Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dapat lagi kita sampai kepada Ramadan yang kalau kita perhatikan sebelum seminggu 2 minggu sebelum Ramadan ni ada yang dah pergi pun meninggalkan kita. Okay. Contohnya semalam pun ada kan viral kan seorang nurse kena COVID-19 dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala pilih kita pada tahun ni untuk dapat lagi, sekali lagi Ramadan. Okay. Dan Alhamdulillah, okay, dapatnya satu Ramadan ni merupakan satu rahmat yang sangat besar kepada kita. Yang mana kita pun tahu beza satu Ramadan pada Ramadan yang satu lagi. InsyaAllah nanti kita akan cerita beberapa hadis kelebihan pada Ramadan ni. Okay, sebelum tu kita masuk dulu pada tajuk kita. InsyaAllah seperti mana yang ditulis, kita akan bincang berkenaan dengan Ramadan Karim. Jadi Ramadan Karim ni membawa maksud Ramadan ni sangat-sangat pemurahnya Allah SWT dalam bulan Ramadan ni. Saya teringat ketika mana belajar kat Mesir dulu, suasana kat sana bila masuk Ramadan ni macam masuk raya lah, dengan lampu-lampu, beraneka juadah, hidangan yang manis-manis, halawiyat dijual sebelum raya lagi. Memang meriah. Okay. Jadi di antara budaya kat sana, diorang akan sebut Ramadan Karim. Ramadan Karim. Maksudnya yang kita faham lah, bermaksud Ramadan ni Allah Ta'ala bagi sangat-sangat pemurah dalam bulan Ramadan tu. Okay. Jadi masa saya duduk kat sana, teringatlah satu peristiwa. Kita duduk terikutlah dengan budaya tu kan. Kita ucap Ramadan Karim. Tiba ada seorang pakcik ni dengan muka garang dia, dia boleh cakap. Dia jawab lah, Allahu Akram, dia kata. Terkejut juga. Kita kata Ramadan tu Allah Ta'ala pemurah pada dia. Jadi dia jawab pula, Allah Ta'ala tu lagi pemurah. Okay. Maksud terkejut lah, masa tu ingatkan dia marah kita. Masa bila kita tanya-tanya kawan-kawan senior masa tu, rupanya dia kata itu budaya. Maksudnya bila kita cakap Ramadan Karim, dia pun jawab Allahu Akram. Okay. Mungkin bawa maksud, kita kata Allah Ta'ala pemurah pada bulan Ramadan ni. Jadi dia pun kata, ya betul, Allah Ta'ala tu sangat pemurah. Okay. Dan Allah Ta'ala tu paling pemurah. Di kalangan tak ada siapa yang dapat mengatasi pemurahnya Allah Ta'ala. Mungkin itulah maksud budaya tu. Jadi tajuk kita, iaitu kita nak bincang tentang pemurahnya Allah SWT pada bulan Ramadan. Okay. Yang pertama sekali, kalau kita betul-betul amati, iaitu pemurahnya Allah Ta'ala, dia pilih kita untuk dapat lagi Ramadan pada tahun ni. Okay. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dua orang sahabat, dua orang lelaki bertemu dengan Nabi SAW. Okay, dia jumpa Nabi, dan dia masuk Islam. Okay. Jadi kita kata namakanlah, nak mudah supaya kita tak tertukar. Jadi yang sahabat yang pertama ni kita sebut A, sahabat A, yang dua ni B. Okay. Jadi sahabat A ni berdua ni berkawan. Dan memang dikenali ataupun sahabat tengok yang A ni lebih lebih bersungguh dalam ibadat dia. Okay. Berbanding dengan sahabat B ni baik juga. Okay. Tapi macam kita lah, kalau kita tengok kawan-kawan kita kan, kita akan nampak yang ini lebih, ini sifat dia macam ni, yang kawan ni sifat macam ni. Jadi yang A dengan B ni, orang memang nampak A ni lebih bersungguh dalam ibadah dan sebagainya. Okay. Jadi dia ditakdirkan Allah SWT pada satu peperangan, dia telah mendapat syahid, meninggal. Adapun sahabat B ni, dia berterusan hidup dia, maksud Allah Ta'ala panjangkan umur dia, sehingga setahun yang seterusnya, kemudian dia meninggal lepas tu, wafat. Jadi seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah, pada satu malam, pada satu hari dia bermimpi. Dia kata dalam mimpi tu dia cerita, dia seolah-olah berada dekat pintu syurga, dan dia nampak dua orang tadi, yang si A dengan si B tadi. Jadi kalau kita dari segi logiknya, kita akan nampak si A lah akan masuk syurga dulu. Tapi Talha bin Ubaidillah cerita,
Yang masuk syurga dulu, maksudnya seorang lelaki keluar pada pintu syurga tu, okay, malaikat lah mungkin lah. Jadi dia jemput yang B ni masuk dulu. Okay, bila dia dah masuk, kemudian dia keluar balik, malaikat dia keluar balik, dan dia suruh barulah dia suruh si A tu masuk pula. Okay. Jadi Talha pelik. Okay. Kemudian Talha, kemudian orang kata kepada Talha, dia kata masa kau belum sampai lagi, kau pergi balik. Maksudnya belum sampai masa untuk dia meninggal lagi lah. Jadi Talha bangun pada tidur, dia pelik. Dia masih lagi terfikir dengan benda tu, dia kata, macam mana si B ni boleh masuk syurga dulu berbanding dengan si A. Okay. Sedangkan si A ni dikenali dengan seorang yang sangat kuat ibadah dia nak sangat-sangat buat ibadah. Okay. Dan juga dia juga seorang yang mendapat syahid. Mati syahid di medan perang. Okay. Kalau dari segi logik kita akan nampak si A lah kan. Okay. Jadi Talha ni ditanya kepada Nabi SAW. Okay. Bila Nabi dengar cerita tu, Nabi pelik. Nabi kata, apa yang peliknya dalam cerita tu kan. Maksudnya si B tu dapat masuk syurga tu, apa yang peliknya. Jadi dia orang katalah, si A ni lagi baik, mati syahid apa semua. Okay. Jadi Nabi kata, yang si B ni, okay, dia hidup setahun lebih daripada si A. Jadi sudah pastilah wa adraka Ramadan. Dia dapat Ramadan. Okay. Fasama wa shalla kaza wa kaza. Okay. Dia dapat Ramadan, okay, dia puasa dalam bulan Ramadan, dia solat, okay, dan juga amal ibadah yang lain. Kerana lebih bulan Ramadan tu lebih satu daripada kawan dia, dia dapat menyaingi kawan A tadi. Okay, sebab tu kita kata tadi, Allah Ta'ala pilih kita dalam bulan Ramadan ni, rahmat yang sangat besar. Okay. Boleh jadi Ramadan kita pada kali ini, itulah adalah turning point kita ataupun penyebab kepada kita dapat syurga Allah SWT. Kita sama-sama doa lah, insyaAllah. Jadi Nabi SAW, sahabat kata, tanya balik kan, oh jadi ada beza lah. Dan Nabi bagi satu metafora, ya ada beza bila orang yang lebih dapat Ramadan. Okay. Nabi bagi satu metafora seperti langit dan juga bumi. Beza dia. Okay. Jadi kalau kita lihat karimnya, pemurahnya Allah Ta'ala, pertama sekali kita nampak kita perlu rebut apa yang ada dalam Ramadan ni, kita insafi, Allah Ta'ala pilih lagi untuk kita hidup, untuk dapat lagi Ramadan kali ni. Okay. Berdasarkan kisah hadis tadi, bagaimana bezanya A dan B, tapi akhirnya B masuk syurga dulu. Okay. Disebabkan lebihnya satu Ramadan. Okay. Jadi sama-samalah kita tambahkan amal ibadah kita dalam Ramadan ni. Okay. Dan insyaAllah sebagai penutupnya saya akan kongsi 4 hadis berkaitan dengan pemurahnya Allah SWT. Okay, semoga kita dengan hadis yang akan saya kongsikan nanti, kita bersungguh-sungguh untuk gunakan Ramadan. Pertama sekali kita dah insaf lah tadi, kita dah muhasabah dari kita, Allah Ta'ala dah pilih dah kita. Okay. So yang seterusnya kita nak ada satu motivasi supaya kita rasa pemurahnya Allah Ta'ala pada kita. Bayangkan contohnya kita bagi contoh mudah lah. Kita nak anak kita buat satu benda kebaikan. So kita pun offer macam-macam kat dia. Kita kata kalau buat ni kita bagi duit, kalau buat ni kita bagi upah dan sebagainya. Okay. Jadi anak kita tu pun akan buat. Bayangkan bila kita dah buat macam tu, anak kita kata alah biarlah, tak kisahlah pun, tak pedulilah. Okay. Kita akan rasa betapa sombongnya anak kita, belagaknya anak kita. Okay. Begitu juga dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Okay. Dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala offer macam-macam. Okay. Dan bezanya kalau kita tadi, kita nak anak kita baik sebab untuk kebaikan untuk kita juga. Okay. Bila anak kita jadi baik, dia boleh bagi, kita boleh kata amal jariah untuk kita ke akhirat nanti. Okay. Tapi Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita. Tapi baiknya Allah Ta'ala offer macam-macam. Kalaulah kita tolak, kita buat tak tahu dan sebagainya, bila masuk bulan Ramadan, okay, amat malang lah. Amat malang teruk bagi kita. Okay, jadi hadis yang pertama, okay, yang boleh mungkin kita amati muhasabah, kita rasa sayang Allah Ta'ala pada kita, iaitu pada bulan Ramadan ni, okay, syaitan-syaitan diikat. Okay. Dan Nabi SAW bagi tahu, selain daripada diikat, okay, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Okay, jadi kalau kita lihat pada hadis tersebut, okay, kalau kita tengoklah sayangnya Allah Ta'ala, siap ikat syaitan lagi. Okay. Dan sebagai muhasabah kepada kita, maksudnya kalaulah apa yang benda, kalau kita buat salah, buat dosa dan sebagainya, itu adalah diri kita. Okay. Kalau sebelum ni mungkin kita boleh kata lemahnya kita, tak dapat lawan hasutan syaitan dan sebagainya. Okay. Tapi bila syaitan dah diikat, okay, kita kena muhasabah lah. Kalau dalam bulan Ramadan pun kita tak rebut apa yang ada dalam bulan Ramadan, kita tak banyakkan baca Quran, kita tak puasa dengan puasa yang penuh pengharapan, muhasabah, okay, puasa yang betul-betul menahan diri daripada benda-benda syahwat dan sebagainya.
daripada bercakap benda-benda yang tak elok dan sebagainya. Maksudnya itu adalah daripada diri kita sendiri. Okay, dan Allah Ta'ala sayang kepada kita, dibuka pintu-pintu syurga sebagai motivasi kepada kita. Okay, moga dengan Ramadan ni kita target, okay, kita dapat syurga Allah Ta'ala tu. Okay. Dan yang kedua, hadis yang kedua, hadis yang kita biasa dengar juga, iaitu siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga dia berkira-kira. Masa berkira-kira ni, ihtisaban ni maksudnya dia nak betul-betul. Okay, dalam satu bulan Ramadan ni aku nak buat pahala sekian-sekian. Aku nak macam ni. Aku nak banyak ni pahala. Aku nak banyak ni pahala. Okay, bukan dia sekadar dia tengok orang tak makan, tak minum, dia pun tak makan, tak minum. Okay, sebagaimana Nabi SAW pun ada bagi tahu dalam sebuah hadis yang lain. Okay, bagaimana berapa ramai daripada umat dia, daripada manusia ni, okay, hanya lapar dan dahaga. Kita tak nak macam itulah. Okay, kita nak iman dan wahtisaban. Okay, kat mana pemurahan Allah Ta'ala tu? Pada ayat hadis akhir hadis tu. Okay, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Okay, dia akan diampunkan dosa dia, okay, yang sebelumnya. Bayangkan. Okay, kita katalah Allah, okay, kita bagi satu nampak satu ni contoh. Allah Ta'ala bagi kita 12 bulan, okay, dalam setahun untuk kita hidup. Okay. Tapi dalam satu bulan, okay, kalau kita buat betul-betul, okay, kita berkira-kira amalan dan sebagainya, kita nak buat yang terbaik pada Allah Ta'ala, okay, dosa tu akan diampunkan pada tahun yang lepas. Okay, kita bayangkan syaitan dan iblis dah buat usaha dalam tempoh setahun. Okay. Mungkin dan kita akui, okay, dengan kelemahannya kita sebagai manusia dalam tempoh setahun ni, 11 bulan, ada masa kita lalai, okay, leka, lara, kita buat dosa dan sebagainya. Tapi bila sampai bulan Ramadan, kalau kita buat betul-betul dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, okay, kita akan diampunkan dosa kita yang lepas. Okay, dan ini bertepatan dengan sebuah hadis yang lain. Okay, Nabi SAW beritahu, wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna. Okay, dan antara Ramadan kepada Ramadan yang satu lagi, okay, dia adalah penebus dosa. Okay, jadi kalau kita tak gunakan sebetul-betulnya pada Ramadan, teruk sangatlah kita ni. Betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hadis yang ketiga, okay, kita boleh amati, okay, sayangnya Allah Taala pada kita ni. Ini sebuah hadis yang Nabi SAW beritahu kepada kita. Kullu amal ibnu Adam lahu. Okay, setiap amal ibnu anak Adam kita lah, adalah untuk kita. Illa siyam, okay, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Okay, Allah Taala kata, sungguhnya puasa tu untuk diskusi lah, untuk diriku dan aku yang akan bagi ganjaran. Okay, dalam hadis ni, okay, kita tahulah setiap amalan kita ni untuk kebaikan untuk kita lah. Okay. Tapi ada dua intipati yang penting yang kita boleh ambil betapa kasih sayang Allah SWT daripada hadis ni. Yang pertama, hadis ni menceritakan bahawa Ramadan ni, puasa ni, dia special dia berbanding dengan benda-benda yang lain. Okay, sebab kerana kita buat puasa ni untuk Allah Ta'ala. Okay, contoh kita bagi dalam musim PKP ni kan, okay, kita duduk dalam rumah. Kalau kita masak, siapa tahu? Okay, kalau kita makan dan sebagainya, tak ada siapa tahu. Okay. Tapi kita tahan benda tu, okay, dan benda-benda yang syahwat dan sebagainya kita tahan pada siang Ramadan, okay, dan kita buat amal kebaikan. Orang tak tahu pun kita buat baca Quran ke, kita zikir dan sebagainya, orang tak tahu. Okay, tapi kita buat tu hanya kerana Allah SWT. Okay, sebab tu Allah Taala kata puasa ni untuk aku. Okay, dan wa ana ajzibi, Allah Taala yang bagi. Dan bila kita kata Allah Taala yang bagi, maksud kat situ ialah pahala tu kita tak tahu apa. Terpulang kepada Allah SWT nak bagi berapa. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni sayangnya Allah SWT, okay, membawa maksud di akhirat nanti, okay, ada dosa kita dengan manusia yang manusia boleh claim. Okay, di akhirat nanti kan kita tahu kan ada hadis yang lain, orang yang muflis dan sebagainya. Okay, jadi ada dosa, contohnya kita ada dosa kepada manusia yang lain, kita tak ingat nak minta maaf dan sebagainya, kita terlepas pandang ke dan sebagainya. Okay, dia boleh claim dengan kita. Okay, tapi dalam berdasarkan hadis tadi, puasa tak boleh. Puasa tu kekal dengan kita. Okay, sebab tu Allah Ta'ala kata saum ni untuk Allah Ta'ala. Okay, jadi pahala puasa ni lah yang akan kekal dengan kita, dia akan selamatkan kita nanti. Okay, jadi mungkin pahala lain kita terpaksa bagi sebab kita ada dosa dengan dia. Okay, tapi puasa ni kekal dengan kita. Okay. Dan yang kedua, daripada pengajaran yang kedua pada hadis ni, okay, wa ana ajzi bihi. Okay, Allah Ta'ala bagi pahala pada puasa kita tu suka hati Allah Ta'ala. Okay, jadi bila kita kaitkan hadis ni, okay,
apa ni, seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi satu isyarat, okay, dengan puasa kita buat betul-betul dengan Allah Ta'ala ni, okay, boleh jadi kita akan dapat syurga, okay, walaupun pahala kita dah diambil oleh orang, okay, sebab Allah Ta'ala akan bagi sesuka dia, okay, sesuka hati dia nak bagi, okay, disebabkan puasa kita tadi tu, okay. Allah, itu di antara hadis yang sangat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, okay, dan kita pun tahu, okay, dalam hadis yang lain, okay, puasa dan juga Al-Quran, okay, yashfa'ani, okay, dua ni akan bagi syafaat kepada lil abdi yaumal qiyamah, okay, pada hamba dia yang betul-betul puasa dan juga baca Quran pada hari kiamat. Okay, jadi kalau kita beriman dengan hadis ni sungguh-sungguh, okay, sayangnya Allah Ta'ala, okay, maksudnya puasa kalau kita buat betul-betul ni Allah Ta'ala yang akan bagi ganjaran, okay, pahala tu akan tersimpan pada kita, tak boleh bagi kepada orang lain, kita akan buat sungguh-sungguh insya-Allah, pemurahnya Allah Ta'ala. Okay, dan kalau kita lihat memang sia-sia usaha syaitan, iblis, okay, kalau kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ni, ya. Dan hadis yang terakhir, ya, sebagai penutup pada perkongsian pada hari ini tentang pemurahnya Allah Subhanahu Taala, okay, iaitu hadis tentang tiga keadaan, okay. Salah satu la turadu da'watuhum, okay. Tiga orang yang Allah Taala tak tolak dia punya doa, okay. Yang pertama iaitu orang yang puasa as-saim hatta yuftir, okay. Dan yang kedua orang imam al-adil, dan yang ketiga adalah siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, orang yang dizalimi. Okay. Jadi tiga orang ni, tiga keadaan ni, jadi kita nak fokus pada orang yang berpuasa lah. So Allah Ta'ala bagi kelebihan, okay, rezeki pada kita, pemurah Allah Ta'ala pilih lagi kita untuk berpuasa pada Ramadan pada tahun ni, okay. Dan puasa kita buat sungguh-sungguh, dan kita yakin, okay, puasa kita ni, doa kita Allah Ta'ala tak akan tolak. Okay, jadi sama-samalah kita doa kepada Allah Subhanahu Taala, okay, beri kekuatan pada kita untuk betul-betul, okay, gunakan Ramadan ni dengan sebaiknya, okay. Kita minta Allah Ta'ala, okay, bagi kekuatan pada kita buat satu benda yang Allah Ta'ala redha sungguh-sungguh, okay. Kita doa kepada Allah Ta'ala, okay, Allah bagi kekuatan pada kita, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kita melainkan billah. Okay, kita minta Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk kita manfaatkan sungguh-sungguh Ramadan pada tahun ni, okay. Dan Allah Ta'ala bagi petunjuk pada kita untuk kita buat segala amalan dalam Ramadan ni yang Allah Ta'ala redha, okay. Dan kita minta jauh pada kita buat amalan-amalan yang banyak dalam bulan Ramadan ni, benda yang tak disyariatkan, benda yang tak ada kaitan dengan agama pun. Kita doa. Okay, kita doa sungguh-sungguh, okay, sebab Allah, kita yakin doa kita tu Allah Ta'ala makbulkan, okay, kerana kita sedang berpuasa insya-Allah. Okay, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.